Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan tentang perlawanan di antara Kelantan FC menentang Kelantan United dalam derby Kelantan, yang mana perlawanan semalam berakhir dengan keputusan seri 0-0. Bagi saya, perlawanan semalam perlawanan yang agak seimbang. Kedua-dua pasukan menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Kedua-dua pasukan ada menyerang, dua-dua pasukan menunjukkan aksi bertahan yang agak bagus. Kalau lihat dari segi statistik, memang ball position antara kedua-dua pasukan adalah 50-50. Dan kalau kita lihat dari segi percubaan ataupun shoot, memang Kelantan FC lebih dominan lah daripada percubaan dengan 11 percubaan. Manakala untuk Kelantan United adalah dengan 5 percubaan. Namun begitu, shoot on target ataupun percubaan tepat ke arah gawang, mereka mempunyai statistik ataupun jumlah yang sama, iaitu daripada 11 percubaan, Kelantan FC mempunyai 4 percubaan on target, dan untuk Kelantan United mereka mempunyai 5 percubaan dan 5 daripada 4 percubaan tersebut adalah percubaan on target. So kedua-dua pasukan mempunyai shot on target yang sama, iaitu 4. Cumanya daripada segi overall percubaan yang tersasar dan sebagainya, Kelantan lebih banyak dengan 11 berbanding dengan Kelantan United iaitu 5. Namun demikian, itu bukanlah apa yang ingin kita bicarakan pada hari ini. Sebaliknya, kita akan berbicara tentang game yang berlaku pada perlawanan semalam. Saya akan mulakan ulasan ini dengan pasukan Kelantan FC dahululah. Untuk pasukan Kelantan FC, apa perkara yang boleh saya puji adalah tentang perkara yang pertama, iaitu Nathaniel Seringo. Pada perlawanan ini boleh saya katakan winger pasukan Kelantan tidaklah hidup seperti mana game-game yang sebelum ini. Tetapi Nathaniel Seringo menunjukkan satu performance yang konsisten. Beliau menunjukkan yang beliau mampu untuk menjadi the first 11 untuk pasukan Kelantan. Beliau ada beberapa gerakan yang dilakukan tetapi gagal disudahkan, dan ada beberapa hantaran yang dilakukan gagal disudahkan oleh rakan sepasukan. Dan beliau juga adalah player yang boleh dikatakan sering dapat bola di bahagian attacking pasukan Kelantan FC semalam, dan banyak menggerakkan serangan yang agak menarik untuk Kelantan FC. Tetapi sayanglah, macam saya cakap, mereka gagal untuk melunaskan ataupun untuk convert peluang-peluang tersebut kepada jaringan. Terutamanya ada satu peluang daripada Nur Syamil di hadapan, tersepak melambung tinggi dan sebagainya. Tetapi itu perkara pertama lah yang saya nak puji tentang Nathaniel Seringo yang menunjukkan aksi yang sangat bagus di bahagian kiri dan juga kanan pasukan Kelantan sebagai seorang winger. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang Kelantan adalah tentang peranan Miodani dan juga Syed Sobri di bahagian tengah, yang mana boleh saya katakan Miodani lebih memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan, begitu juga dengan Syed Sobri. Tetapi pada perlawanan ini boleh kita lihatlah Syed Sobri ada juga terlibat dengan bahagian-bahagian serangan Kelantan FC apabila Kelantan mendapat bahagian ataupun mendapat free kick ataupun set pieces yang bakal melibatkan hantaran-hantaran daripada Syed Sobri. Cumanya apabila mereka lebih memfokuskan kepada defend, maka mereka tak ada proper untuk attacking midfielder, yang menyebabkan mereka agak kurang untuk menyerang pasukan Kelantan United, terutamanya di bahagian tengah lah, yang mana memang Kelantan lebih memfokuskan untuk di bahagian wide area ataupun bahagian sayap. Yang ketiga adalah boleh saya puji tentang Kelantan FC adalah tentang kemasukan Belford. Nampaknya dengan kemasukan Belford untuk menggantikan Nixon dan sebagainya dan menolak Nur Syamil sebagai true striker, nampaknya ada perubahan sedikit lah di bahagian tengah, yang mana Belford masuk baru nampak yang Kelantan ni lebih eager untuk menyerang ataupun lebih berani ataupun lebih orang kata apa, ofensif di bahagian tengah untuk menyerang pasukan Kelantan United di second half. Itu yang boleh saya puji seterusnya. Dan yang terakhir yang boleh saya puji tentang defense department dan goalkeeper lah. Mereka berjaya untuk beraksi dengan sangat cemerlang. Goalkeeper Nik Muhammad Amin berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada Joko Jacob dan sebagainya. Defense pasukan Kelantan berjaya untuk sangat berdisiplin, compact, dan mereka tak memberi ruang untuk Kelantan United melakukan counter attack ataupun melakukan ataupun masuk ataupun penetrate mereka punya D-box untuk melakukan percubaan. So mereka memang agak solid, tetapi Kelantan United boleh attack kebanyakannya melalui set pieces lah, corner kick, free kick dan sebagainya. Tetapi daripada open gameplay, memang defense pasukan Kelantan FC berjaya untuk memastikan yang attacking third pasukan Kelantan United gagal untuk penetrate mereka punya D-box dan juga menyerang melalui kawasan tengah ataupun masuk ke dalam kotak penalti pasukan Kelantan FC. Itu perkara yang boleh saya puji untuk Kelantan FC.
Apakah kekurangan yang boleh diperbaiki untuk pasukan Kelantan FC pada perlawanan yang akan datang? Yang pertama adalah tentang bahagian serangan, iaitu Nixon. Nixon pada perlawanan ni boleh dikatakan tidak berfungsi dengan baik. Beliau terlalu isolated, beliau gagal untuk dapat bola yang banyak, dan pemain-pemain Kelantan juga gagal untuk supply bola kepada beliau dengan banyak lah. Jadi beliau lebih selesa untuk berada di hadapan daripada turun ataupun drop ke bawah sedikit untuk membantu bahagian tengah ataupun untuk meminta bola. Jadi memang beliau stay kat atas, beliau isolated, memang tak ada bola kat dia, memang banyak bersendirian. So Coach Riza nampak benda tu sedikit menjadi liability kepada pasukan Kelantan, maka Coach Riza pun tukar dia di second half. Itu adalah satu tindakan yang berani lah daripada Coach Riza selepas nampak yang Nixon ni tak memberi import yang positif kepada bahagian serangan. So pertukaran tersebut bawa masuk Belfort, barulah nampak sedikit perubahan corak permainan Kelantan di bahagian attacking. So kena perbaiki daripada Nixon untuk beliau lebih boleh link up dengan bahagian tengah dan lebih berani untuk drop ke bawah sedikit untuk meminta bola dan sebagainya. Itu perkara yang pertama tentang benda yang Kelantan boleh perbaiki. Yang kedua, Kelantan FC boleh juga perbaiki terutamanya di bahagian tengah. Semalam mereka meletakkan Miodani dan juga Syed Sobri. Macam saya cakap, mereka lebih memfokuskan kepada bahagian pertahanan. Secara defensive play, mereka memang sangat bagus. Secara bermain dengan bertahan, mereka memang solid dalam mengekang asakan dan juga gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan United ketika mereka menyerang. Tetapi dari segi penlibatan mereka untuk membantu bahagian serangan, so semalam tanpa Belfort memang nampak bahagian tengah Kelantan ketika menyerang tu agak-agak lompong. Mereka tak ada seorang kreatif player yang boleh link up dengan baik untuk membantu Nur Syamil dan juga Nixon di bahagian hadapan. So benda tu yang sedikit menjadi masalah kepada bahagian serangan Kelantan, dan pemain-pemain Kelantan terpaksa menggunakan attacking style yang agak sama, iaitu mereka akan attack menggunakan wide area bahagian sayap berbanding bahagian tengah, dan mereka lebih suka untuk membiarkan pemain-pemain fullback untuk melakukan overlapping lalu melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Tetapi yang menjadi masalah semalam, taktikal tersebut adalah taktikal yang sama digunakan pakai oleh Kelantan FC dalam setiap game. Cumanya yang menjadi problem semalam adalah daripada segi penggunaan winger. Sebab apa? Sebab semalam yang menjadi adalah senantiasa ringgo-ringgo sahaja. Yang mana Fazrul Amir tak apa menjadi. Memang saya cakap Fazrul Amir bukan bermain macam dia selalu main. Begitu juga dengan Jasmine Minhad, walaupun ada beberapa gerakan berjaya dilakukan di bahagian kanan selepas beliau masuk menghentikan Fazrul Amir, tetapi mereka bukan menunjukkan mereka punya performance yang macam selalu. So boleh saya katakan semalam Kelantan FC bukan beraksi pada tahap performance yang mereka selalu bermain. Sebab apa? Sebab selalu mereka bermain bahagian kanan dan kiri laju dan sebagainya laju. Bahagian tengah walaupun tak hidup, tapi sayap akan hidup. Tetapi pada perlawanan ni, sayap tak apa hidup, striker pun tak apa nak perform. So itu yang boleh saya katakan yang untuk Kelantan FC mereka boleh perbaiki. Mungkin boleh cari seorang attacking minded player di bahagian tengah untuk link up dengan bahagian serangan dengan baik dalam transfer window yang kedua ni. Dan yang terakhir adalah tentang fitness lah, kecergasan. Kemungkinan besar Kelantan FC boleh perbaiki mereka punya squad depth, tambah beberapa player untuk bahagian yang crucial, yang penting, terutamanya di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab Miodani dan juga Syed Sobri diguna pakai dalam setiap game. Boleh dikatakan mungkin Syed Sobri hari tu je dia tak main. Pemain-pemain ataupun posisi-posisi crucial ni perlu ada backup kepada pemain-pemain ni. Sebab apa? Kemungkinan kalau mereka injured ke apa, mereka perlu ada seorang ataupun dua player yang boleh ganti tempat mereka. So gunalah transfer window ni untuk cari player untuk memastikan yang pemain-pemain Kelantan ada squad depth yang agak besar untuk satu jadual liga yang agak padat lah. So benda tu amat penting, squad depth pun amat penting. So benda tu boleh diimprove lah, cari attacking minded player untuk bahagian serangan, cari lagi squad depth di bahagian tengah, dan juga untuk winger pun carilah, winger tak payah, winger dah padu, carilah untuk defense sikit, sebab defense pun ada cedera. So perbaiki daripada segi fitness juga penting, daripada segi kecergasan untuk bermain dalam 90 minit dalam perlawanan yang berintensiti tinggi. Itu untuk Kelantan FC. Untuk Kelantan United, apa yang boleh saya kata, mereka punya defense department bagus. Mereka menunjukkan performance yang sangat bagus. Mereka berjaya untuk memastikan yang beberapa percubaan daripada Kelantan FC gagal ditembusi ataupun masuk ke dalam gawang. Mereka berjaya untuk memastikan attacking force pasukan Kelantan tidak berjaya untuk melakukan serangan-serangan yang agak berbahaya. Itu perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan United. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan United adalah tentang mereka punya midfield yang diketuai oleh Salifu juga bertindak cemerlang untuk lebih dominan berbanding pasukan Kelantan.
ketika menyerang lah. Sebab midfield Kelantan memang membantu bahagian bertahan dah sangat baik, tetapi ketika menyerang agak lemah berbanding Kelantan United. Mereka punya bahagian pertahanan bagus, bahagian midfield ketika menyerang mereka lebih ofensif dan lebih bagus berbanding Kelantan FC. Itu perkara kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga adalah tentang peranan Joko Jacob lah. Semalam dia ada beberapa percubaan tetapi sayang. So mereka boleh perbaiki untuk Kelantan United adalah mereka punya finishing. Sebab mereka shoot on target semalam, walaupun 5 percubaan, 4 daripada dia adalah shoot on target. So mereka boleh perbaiki finishing untuk menjaringkan gol. Begitu juga dengan Kelantan FC. Jadi secara overallnya, kedua-dua pasukan sebenarnya menunjukkan satu perlawanan yang agak menarik, satu perlawanan yang agak bagus daripada segi menyerang dan juga bertahan, dan kedua-dua pasukan menunjukkan keseimbangan. So mereka boleh improve apa yang kurang dalam rehat nanti untuk memastikan yang mereka boleh kembali untuk mencabar kejuaraan Liga dan sekaligus membolehkan mereka naik ke Liga Super. Mungkin pasukan Kelantan dua-dua naik Liga Super season depan, siapa yang tahu kan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.